Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih kepada yang berhormat Timbalan Speaker kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang untuk meminda Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007. Saya ingin mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan tahniah kepada yang berhormat Menteri atas usul pindaan yang dibawa kepada rang undang-undang ini. Meskipun ada yang berpendapat kata tindakan ini sebagai tergesa-gesa, bagi saya ia sebenarnya telah terlewat kerana kegagalan pentadbiran lalu yang mungkin tidak memiliki iltizam politik yang cukup untuk melakukan hal ini dengan lebih cepat. Mengapa saya katakan ia tidak terlewat? Kerana apa yang cuba dibawa oleh Yang Berhormat Menteri dalam melalui usul pindaan ini bukanlah perkara baru. Kalau kita rujuk semula kepada laporan media sempena Hari Belia pada tahun 2015, mantan Perdana Menteri pada waktu itu Yang Berhormat Pekan sebenarnya telah mengumumkan satu dasar belia yang baru bagi menggantikan akta yang lama yang digubah pada tahun 1997, yang mana antara intipati penting dalam dasar belia yang diumumkan oleh Yang Berhormat Pekan pada waktu itu ialah untuk menurunkan had usia belia antara 15 hingga 30 tahun. Jadi kita hairan dengan kawan-kawan kita sebelah sana seolah-olah benda ni macam baru dan tergesa-gesa, sedangkan dalam pengumuman dasar belia yang pada waktu tahun 2015 mengatakan ia akan bermula pada tahun 2018. Maksudnya 3 tahun dah bagi. Ini Yang Berhormat Menteri bagi lagi diskaun. 2 tahun lagi lah baru dikuatkuasakan sepenuhnya. Jadi tidak timbul isu tergesa-gesa ataupun tergopoh-gapah dalam hal ini. Kalau nak ikut kawan-kawan kita sebelah sana yang mana yang habis universiti pun kadang-kadang mereka juga masih tubuh satu-satuan nak kawal mahasiswa universiti. Jadi sama juga dengan Persatuan Belia, dah habis tempoh di Belia pun masih juga nak cuba kawal Persatuan Belia. Saya ingat lebih 10 tahun dulu, kali pertama saya diberi peluang untuk mewakili delegasi Malaysia dalam satu program pembangunan belia serantau. Saya sangat teruja apabila kawan-kawan daripada negara-negara serantau ni yang mewakili mereka adalah semua muda-muda belaka, yang menurut mereka had usia belia di negara mereka bawah 35 tahun, bawah 30 tahun. Jadi umum maklum dalam pentadbiran yang terdahulu sebelum-sebelum ni kita pernah dengar yang mewakili Malaysia di pentas antarabangsa, di pentas serantau, ada pemimpin yang berusia lebih setengah abad pun jadi wakil belia. Jadi kita pun hairan kenapa pada waktu itu tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa bersalah, bahawa itu adalah satu petunjuk bahawa kita gagal. Pada waktu itu lagi kita telah gagal untuk menyediakan pelapis kepada kepimpinan belia. Lebih buruk lagi, mereka ini yang tidak mahu melepaskan jawatan adalah juga terdiri daripada orang-orang politik yang pasti tidak mahu bertujuan untuk mengawal pengaruh belia terhadap diri mereka. Dengan kekuatan jaringan kekuasaan dan juga kewangan, akhirnya belia terpaksa quote unquote akur kepada kehendak politik mereka. Kalau ada sekalipun suara yang berbeza, ia mungkin dipendam ataupun diluah di belakang tabir. Jika ada yang berani sedikit pun, nanti mungkin akan diminta untuk menyuarakan mengikut saluran. Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri serta rakan-rakan ahli parlimen sekalian, saya percaya potensi belia ini diakui oleh kita semua, baik di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang. Malah ramai di kalangan kita di sini, di kedua-dua belah kata posisi, sebenarnya adalah bekas pemimpin belia dan tentunya mempunyai pengalaman kepimpinan yang unik semasa era masing-masing. Jadi saya percaya dan kita mahu lahirkan pemimpin belia yang unggul, bukan pemimpin belia yang tunggul. Kita mahu lahirkan pemimpin belia yang cerdik, bukan pemimpin belia pembodek. Dan kita mahu lahirkan ialah pemimpin belia berbakat, bukan pemimpin belia berkarat. Dan kita mahu lahirkan ialah pemimpin belia yang hebat, bukan pemimpin belia musibat. Dan yang kita mahu lahirkan pemimpin belia bermutu, bukan pemimpin belia yang beku. Kang boleh bagi laluan? Kita pasti sedar, sekejap lagi saya bagi. Boleh Kang? Justru itu kita pasti sedar bahawa ada penambahbaikan perlu dibuat bagi mengatasi persoalan-persoalan pembangunan belia di negara ini. Julutung boleh tak julutung? Kita bukan tidak biasa mendengar belia sering dikaitkan dengan istilah-istilah seperti dengan izin angry young man, ejen perubahan, bersikap idealistik, kurang berpengalaman dan pelbagai lagi lah istilah yang mana ada yang konotasinya bersifat positif, ada yang juga tidak kurang meremehkan golongan ini. Ada yang suka membanding belia dulu dan masa kini. Tadi pun saya ada dengar, minta maaf, kita Pasir Gudang membandingkan tahun era 1950-an dan juga zaman sekarang. Saya percaya zaman berubah, cabaran berubah,
Meskipun ada ketikanya kita mahu suara dan peranan beliau lebih kedengaran, namun bukanlah bererti mereka tidak cuba melakukan sesuatu pada zaman yang berbeza. Kanga, boleh Dalam laluan? setengah kes tidak keterlaluan jika dikatakan generasi abang-abang inilah juga antara punca yang menyebabkan penggerakan belia lesu. Sikit. Sila pasal payah besar. Aduh. Payah besar. Payah besar, Payah besar lah kawan dia. lengong sabar, payah besar. Gitu. Terima kasih. Baru Tuan balik- Speaker, baru terima balik kasih. sekali Yang ni. Cepat. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat Kanga berkaitan saya nyatakan seperti mana yang Berhormat Kanga katakan, kita melihat di belah blok pembangkang ni dia agak tergesa-gesa dan tergurau-gurau. Cuma nak minta pandangan Yang Berhormat Kanga, mengapa Kementerian Belia dan Sukan tidak membuat rundingan terakhir dengan MBM? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah Yang Berhormat Kanga bersetuju dengan dana pentadbiran yang dahulunya pernah diberi di zaman Barisan Nasional kepada MBM dan disalurkan kepada Majlis Belia Daerah Negeri Kebangsaan, 40,000 di peringkat daerah, 80,000 di peringkat negeri dan kebangsaan di 100,000, manakala MBM itself dekat peringkat nasional 1.5 juta. Tapi belum disalurkan kepada mereka ini. Dana pentadbiran ini tak diberikan. Adakah KBS memandang MBM ini tak penting? Okey, terima kasih payah besar. Kejap lagi saya bagi. Kanga, Kejap lagi saya bagi. Saya jawab dulu yang payah besar. okey. Untuk- Setiausaha tak boleh? Nanti sekejap lagi. Saya untuk soalan yang kedua, payah besar tu saya serahkan kepada menteri lah untuk jawab. Sebab ia berkaitan dengan perbelanjaan kementerian. Untuk soalan yang pertama tadi tentang rundingan kepada MBM, tadi saya dah sebut. Apabila dulu pekan dah umum, maksud dia tak timbul lagi soal rundingan. Sebenarnya menteri jumpa ni hanyalah untuk memperbaharui komitmen yang telah diumumkan oleh pekan dulu. Bagi saya tidak patut kita kata menteri tidak runding. Sebab pekan dah umum akan dilaksanakan pada tahun 2018. Kanga, Sekarang dah 2019. Kanga tahu tak apa yang berlaku, Kanga? Ya. Kanga Apa tahu yang- tak? Kanga tak buat research. Tak apa, ini floor Kanga saya. tak buat research. Yang Muhammad Menteri tak jumpa. Tak apa, ini floor saya. Itu tak apa, tak apa, ini floor saya. Saya nak membetulkan Kanga. Saya pun ada tolong kawan-kawan. kawan Saya pun ada kawan-kawan lain MBM, tak apa. Saya Sila. betulkan Kanga. Kanga Sila. jangan tersilap. Saya pun ni sebab belum. mereka tak jumpa. Tak apa, payah besar duduk. Ini perkara yang disebut. Tak apa, payah besar duduk. Ini Duduk, perkara duduk. disebut. Ini floor saya, tak apa duduk. Setuju tak setuju? Tak apa, Dana nanti- pentadbiran perlu diberikan. Takkan Duduk, nak duduk, Menteri duduk. jawab, Nah, Kanga. begitu laras. Kanga. Ala-ala yang berhormat, dengan cara ini kita nak dengar siapa? Sekarang adalah floor Kanga mengikut peraturan tetap perkara 37. Jika dia bagi laluan, baru kita pengerusi bagi kebenaran, baru boleh berucap. Sila Kanga teruskan. Saya bagi lenggung seminit, setiausaha seminit. Terima kasih, Kanga. Kanga, saya nak kongsi maklumat. Kalau dari segi pengalaman, MBM lebih berpengalaman daripada KBS. Kerana MBM tubuh tahun 1948. MBM lah yang mencadangkan penubuhan Kementerian Belia dan Sukan. Satu. Kalau yang Muhammad sebut tadi kata pergi ke mana-mana forum antarabangsa, memang usia generasi muda yang mewakili negara-negara berkaitan ada 16 tahun, 17 tahun, betul. Tetapi ada setengah negara dia tidak mendapat pengiktirafan sebagaimana yang Malaysia buat. Kerana tidak ada banyak negara sebagaimana Malaysia yang telah mewujudkan akta sebagaimana yang ada dalam negara ini. Akta Pembangunan Pertubuhan Belia, itu pengiktirafan yang dibuat. Okey, terima kasih Lenggung. Dulu. Saya bagi kat setiausaha pula. Ya, Sila. soalan saya mudah, Kanga. Soalan saya adalah bila kita bercakap tentang transisi ya, umur tersebut. Kalau kita lihat pengalaman yang kita pernah lalui, misalnya kita sama-sama dalam Parti Keadilan dulu, dalam Angkatan Muda Keadilan, kita turunkan daripada 40 ke 35 dan juga timbul penentangan yang sangat besar ketika perlembagaan parti hendak dipinda. Tetapi ia tidak menimbulkan masalah selepas itu apabila kita melihat hari ini pun ramai anggota parlimen daripada keadilan, daripada kalangan mereka yang sama ada AMK ataupun mantan AMK pada usia yang 40 atau 45 ke bawah. Jadi ini membuktikan penurunan usia belia ini mampu untuk mengarus perdanakan mereka yang kehilangan dalam kategori umur yang baru. Terima kasih Lenggung dan setiausaha. Saya tak tahu Lenggung lepas dia tanya dia keluar, mungkin dia tak berminat dengan jawapan. Cuma daripada apa yang Lenggung PC. apa yang Lenggung sebut tadi, saya boleh sebutlah inilah perangai parti kita di sebelah sana. Dia sentiasa membandingkan dengan benda yang lebih teruk. Dia bukan nak cari standard yang lebih tinggi. So, itu masalah dia. Jadi
Jadi saya nak sebut, saya nak teruskan perbahasan saya sebab nanti dalam perbahasan saya ni memang ada saya sebut sikit pasal AMK. Jadi selaras dengan perkembangan zaman juga, kehendak dan cabaran berubah. Sebagaimana disebut, banyak pertubuhan belia tidak dapat mencari lebih ramai ahli dan terpaksa dibubar kerana tidak cukup pelapis. Orang muda umumnya mungkin minat beraktiviti tetapi kurang minat dengan benda yang rasmi-rasmi. Mereka mungkin tidak minat bermesyuarat, nak menyediakan dokumen dan sebagainya. Jika ada yang ramai pun, biasanya mereka sama ada mahasiswa, graduan universiti ataupun golongan pekerja yang diasuh dari dekat sama ada oleh bekas pemimpin beliau ataupun orang politik. Saya sedar ada kebimbangan di kalangan rakan-rakan pemimpin beliau seperti yang telah disuarakan oleh beberapa ahli parlimen sebelum ini. Perubahan usia beliau ini bukanlah tidak ada implikasi. Tadi sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Setiawangsa, kami dalam keadilan pernah berpengalaman menurunkan had usia sayap pemuda daripada 40 kepada 35 tahun. Sebagaimana yang disebut tadi, memang ada sedikit masalah, tetapi biasalah benda baru akan ada sedikit masalah, lama-lama dia akan jadi lebih baik. Tetapi masalah ini bukan hanya setakat itu. Saya selepas sahaja PRU ke-14 telah dilantik sebagai salah seorang daripada anggota jawatankuasa pemandu jaringan ahli parlimen muda di Bank Dunia. Jadi ketika dalam mesyuarat pertama kami lagi sulit untuk kami tentukan had usia ahli parlimen muda kerana tidak ramai ahli parlimen muda seluruh dunia. Jadi apa yang ditetapkan oleh kami ialah di bawah 45 tahun. Jadi namun masalah yang datang kepada kita ni sebenarnya bukanlah untuk mematikan hasrat yang nak dibawa, tetapi sebenarnya menuntut kejujuran kita, kebijaksanaan kita dan juga keberanian kita untuk menghadapinya. Alhamdulillah, ramai pemimpin muda telah dan akan muncul serta lebih menyelah. InsyaAllah pertubuhan beliau yang hebat pasti akan dapat menghadapi perubahan ini dengan jayanya. Maka selaras dengan pindaan yang mahu dibuat, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Saya ada 10 pertanyaan untuk Menteri. Yang pertama, apakah kerajaan akan mengkelaskan semula kategori umur remaja belia dan juga mereka yang baru habislah, sekarang bila turun 30, adakah kita nak ada satu lagi kategori umur? Kerana saya setuju dengan Bukit Bendera tadi, golongan ini sebenarnya banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak jasa. Mereka ini juga boleh menyumbang, tapi mungkin dalam satu pertubuhan yang dalam bentuk lain. Dan apakah kesan-kesan perubahan had usia belia ini kepada pertubuhan-pertubuhan yang tidak mempunyai cukup barisan pelapis? Jadi apakah kata mungkin plan B daripada pihak kementerian untuk menangani persoalan ini? Yang ketiga, apakah rancangan kerajaan bagi menggalakkan lebih ramai belia terlibat dalam pertubuhan belia yang berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan belia? Yang keempat, apakah rancangan kerajaan untuk memastikan pertubuhan belia boleh berdikari dari segi kewangan? Yang kelima, apakah rancangan kerajaan kepada belia yang tidak berpersatuan yang sebenarnya jauh lebih ramai? Dan keenam, ialah apakah kerajaan berhasrat melarang penglibatan persatuan belia dengan parti politik? Ya, sebab kita tahu tadi ada dengar sebut ada belia, persatuan belia menyokong. Bagi saya seorang yang percaya dengan kebebasan. Mereka boleh terlibat mungkin sebagai individu ataupun persatuan. Jadi ini kementerian kena tentukanlah garisnya. Apakah ahli politik yang berjawatan di dalam parti boleh memegang jawatan dalam pertubuhan belia? Ini juga perlu ditentukan. Apakah kerajaan berhasrat memasukkan sayap-sayap pemuda parti politik sebagai pertubuhan belia, yang mana sedikit sebanyak akan mengukuhkan mesej demokrasi melalui pengiktirafan sayap-sayap pemuda ini dan juga mungkin menjadi pencetus kepada dasar pendanaan politik secara rasmi. Dan yang terakhir, apakah kerajaan berhasrat untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendaftar pertubuhan mahasiswa di bawah pendaftar pertubuhan belia? Kerana dalam semasa kita meminda AUKU tahun lepas, saya dah sebut bahawa mahasiswa juga mesti bertanggungjawab terhadap kebebasan yang kita bagi. Bukan sekadar bertanggungjawab dari segi aktivisme mereka, tetapi juga dari segi pengurusan organisasi. Jadi sekiranya mereka berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan belia, mereka terikat dengan laporan-laporan tahunan. Jadi mereka pun dapat berorganisasi dengan lebih cermat dan teliti dan betul. Barulah bila mereka mewakili negara di peringkat yang lebih tinggi, mereka dapat menunjukkan pemahaman dan juga kata pengalaman yang betul-betul kukuh. Dan saya percaya tentulah banyak lagi persoalan yang boleh kita bangkitkan dari semasa ke semasa. Saya ingin mengakhiri ucapan saya mohon menyokong usul pindaan yang ingin dibuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Kangga. Tahun ke bawah, khususnya selepasan SPM ataupun universiti, seperti tiada lagi. Sebab itu kita nak memastikan selepas pindaan ini, dana yang disalurkan akan dikhususkan, disampaikan dan digerakkan oleh pemimpin-pemimpin belia untuk program-program anak muda. Minta Berhormat Kangga Saya minta rasa ini laluan. sangat penting. minta sikit laluan. Jelas. Kita berikan. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sebenarnya hairan juga bila tadi dalam perbahasan kita dah menyentuh tentang dasar belia Malaysia ni. Tetapi kawan-kawan kita di sebelah sana secara berterusan
membangkitkan persoalan tentang rundingan dengan Majlis Belia, yang saya pun sendiri dihubungi juga oleh kawan-kawan daripada Majlis Belia Malaysia. Tapi saya berpendapat ketika Pekan semasa menjadi Perdana Menteri dah mengumumkan, maksudnya Pekan pun sudah aware dah, pastinya telah ada rundingan pada ketika itu untuk dia membuat ketetapan pada 2018 untuk dilaksanakan. Dan kali ini Menteri pun lanjutkan. Jadi tak patutlah jadikan isu semata-mata nak mewujudkan ketegangan antara Persatuan-Persatuan Belia dengan Yang Berhormat Menteri. Saya ingat Yang Berhormat Menteri pun dah bertimbang rasa untuk tambah sehingga 2021, itu saja.